Sewaktu yang mau Diana tidur terjaga itu. dari tidur, beliau berasa pelik kerana wanita di hadapannya tadi telah hilang. Oh, musuhnya pun buat kita Adakah kaget. wanita itu turun setengah? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bertemu kembali bersama saya Abang Basya. Sombong amat. Oke, di video kali ini kita akan mereaction video kisah seram dari Malaysia lagi. Tetapi ini yang dialaminya yaitu seorang rider Grab dan Foodpanda yang terjadi di Malaysia. Mungkin kalian penasaran video apa yang akan aku reaction hari ini. Dan sebelum kita memberi reaction videonya, alangkah baiknya buat kalian yang baru singgah ke channel ini dan baru datang ke channel ini, ditekan dulu tombol subscribe-nya dan diaktifkan loncengnya. Dan buat kalian yang udah subscribe channel ini, terima kasih banyak-banyak. Dan jangan lupa di like videonya. Oke, di sini ada 5 kisah seram rider Grab dan Foodpanda yang terjadi di Malaysia. Di sini sudah disimpulkan oleh top 5 Malaysia. Dan buat kalian juga yang nonton video ini, subscribe juga channelnya Top 5 Malaysia. Nanti linknya aku letak di bawah. Dan mungkin kisah ini terjadinya sudah lama gitu, tetapi baru hari ini kita dapatkan video dari Top 5 Malaysia ini. Jadi kita akan melihatnya gimanakah yang terjadi di saat rider Grab ataupun Foodpanda ini mengalami kisah seram yang seperti ini. Mungkin kalian penasaran dan aku juga penasaran. Jadi nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Oke, let's go. Pekerjaan sebagai rider makanan atau pemandu Grab memerlukan disiplin diri dan tahap kesabaran yang tinggi kerana pelbagai risiko yang perlu dihadapi oleh rider-rider ini termasuk diganggu makhluk halus. Di sini terdapat 5 kisah seram pemandu Grab dan Foodpanda paling menakutkan di Malaysia. Paling menakutkan ya. Tahniah vlog Izul, anda telah memenangi giveaway duit dari admin. Sila DM Instagram Top 5 Malaysia untuk tuntutan hadiah. Kepada sesiapa yang ingin membeli kurma ajwa berkualiti tinggi, boleh tekan link pada description di bawah. Nombor 5. Penumpang misteri Grab di Putrajaya. Kisah Penumpang seram misteri ini diceritakan oleh saudara Huzaim melalui channel Sir Izzuan di mana beliau memandu Grab di sekitar Putrajaya dan mendapat penumpang yang bukan manusia. Menurutnya, Huzaim sering bekerja sebagai pemandu Grab secara sambilan dan biasanya dari jam 5 petang hingga 12 malam di sekitar bangunan kerajaan Putrajaya. Namun, pada ketika itu, beliau keluar lewat dari pejabat sekitar jam 7.30 malam. Selepas menunaikan Jam solat setengah maghrib, 8 Huzaim ingin pulang ke rumah namun terdetik untuk membuat Grab. Sejurus sahaja membuka aplikasi Grab, beliau terus mendapat tempahan dan bergegas ke lokasi di sekitar bangunan kerajaan Putrajaya. Sewaktu tiba di pintu masuk bangunan kerajaan itu, dia lihat tiada siapa pun yang menunggu. Beliau hanya nampak pegawai keselamatan sahaja di dalam bangunan. Tanpa berfikirkan apa-apa, dia tunggu di situ dalam 2 minit sebelum menelefon Lama juga dia pelanggannya. tunggu. Ketika menunggu, tiba-tiba kedengaran pintu di belakang keretanya dibuka. Beliau berasa terkejut kerana tidak nampak pun orang yang datang dan tiba-tiba sahaja ada orang yang membuka pintu. Kebiasaannya, orang yang masuk dalam Grab akan memberi salam dan menyapa, namun penumpang itu diam sahaja. Bila beliau pusing untuk lihat penumpang di belakang, penumpang itu tidak mengangkat pun mukanya. Kepalanya hanya menunduk dan memandang ke bawah. Beliau ketika itu menganggap mungkin wanita itu sedang bersedih dan tidak mahu mengganggunya. Beliau pun meneruskan perjalanan tanpa berfikir apa-apa. Setelah 5 minit perjalanan, penumpang itu masih menunduk dan pandang ke bawah. Beliau mula berasa pelik kerana penumpang itu bercakap pun tidak, menggerakkan kepala pun tidak. Tiba-tiba telefonnya berbunyi. Hello, siapa ni? Bang, saya ni yang order Grab abang tadi. Jawab orang di talian. Order Grab? Kayak gini pun udah seram ya. Saya bertanya lagi. Yang kat bangunan kerajaan tu lah bang. Tadi saya nampak kereta abang. Kenapa abang dah gerak? Bukan ke? Ketika itu, sebelum dia sempat menghabiskan kata-kata, matanya cepat-cepat memandang ke cermin pandang belakang. Alangkah terkejutnya dia apabila tiada siapa pun di belakang. Penumpang wanita itu telah hilang secara tiba-tiba dan pada masa yang sama, keretanya berbau sangat busuk sehinggakan rasa ingin termuntah. Beliau Kayak mana perasaan kalian kalau
seandainya terjadi itu di kalian waktu mengendarai Grab. Kalau aku sih auto lari gitu, merinding dengannya. Terpaksa memberhentikan kenderaan dan keluar dari kereta kerana tidak tahan dengan bau yang menusuk hidungnya. Kalau bau Abang, kan abang. memang Jerit suara pemanggil parah. yang masih dalam talian. Ya. Abang boleh ke datang sini balik? Boleh. Bagi saya masa 5 minit Kemudian beliau tunggu di luar kereta untuk beberapa ketika sehingga bau tersebut telah pun hilang. Dia berasa lega, namun bulu romanya masih meremang dan tertanya-tanya siapakah Merinding wanita di dalam dengannya. keretanya tadi. Itulah kisah seram oleh saudara Huzair tentang pengalamannya mendapat penumpang misteri di Putrajaya. Nombor 4, wanita Grab misteri. Kisah seram ini Penumpang tak diceritakan diundang pada naik Grab. video di YouTube channel KC Champion di mana Diana iaitu individu yang menceritakan kisah ini mengalami kejadian aneh sewaktu berada dalam kenderaan Grab. Waktu itu Diana berada di rumah makciknya dan ingin menempah Grab untuk pulang ke rumah. Sewaktu tibanya kenderaan Grab, beliau berasa pelik kerana terdapat orang lain pada tempat duduk di sebelah pemandu. Namun Diana tidak bertindak apa-apa kerana menganggap itu mungkin isterinya, tunang ataupun kawan yang menemani. Sewaktu dalam perjalanan, mereka di hadapan tidak pun berbual. Diana hanya menganggap mereka sedang menghormatinya yang ingin melelapkan mata di belakang. Sewaktu yang Diana mau tidur terjaga itu, dari tidur, beliau berasa pelik kerana wanita di hadapannya tadi telah hilang. Mestinya aku buat kita Adakah kaget. wanita itu turun setengah jalan? Namun itu tidak masuk akal kerana sepanjang perjalanannya hanyalah di lebuh raya. Namun beliau mendiamkan diri sahaja. Setibanya di rumah, Diana turun dari kenderaan dan ketika itu beliau ternampak semula wanita tadi pada tempat duduk hadapan. Diana kebingungan. Tadi sewaktu beliau memasuki kenderaan Grab ini, beliau menganggap wanita itu sama ada kawan atau isterinya. Dan ketika wanita itu hilang, beliau menganggap dia telah pun turun. Namun ketika tiba di rumah dan menutup pintu kenderaan, beliau ternampak semula wanita tersebut. Diana pun berasa tidak senang hati lalu mengetuk kenderaan Grab tadi supaya berhenti. Kejut. Bang, tak maaf ada apa? Tinggal barang ke? Tak. Saya nak tanya abang tadi bila abang Oh, ni dia yang cerita. drive jemput saya dekat cerita dari Tampines, KC abang ada Champion. tak bawa isteri abang ke, tunang ke, girlfriend abang duduk depan? Soalan yang ditanya hanya untuk memastikan bahawa Diana tidak berhayal ataupun gila. Kemudian lelaki itu bertanya dengan berasa pelik. Kenapa? Apa terjadi? Apa awak nampak? Oh, tak ada. Tadi saya tertidur lah. Saya ingatkan abang ada tumpangan orang. Namun Diana tidak pun memberitahu apa yang dialaminya kerana Ngeri tidak juga. mahu membimbangkan pemandu Takut Grab juga kalau tersebut. kayak gitu. Kesimpulannya, memang benarlah wanita di hadapan itu bukan temannya dan merupakan makhluk tidak diundang. Nombor 3, duit daun kering pemandu Grab. Wow. Terdapat satu posting di Twitter di mana beliau menceritakan sebuah kisah seram yang dialami suami Puan Farah ketika menjadi pemandu Grab di sekitar Jalan Hoover di Ipoh, Perak. Menurut Kejadian di suaminya, Perak. dia mengambil seorang penumpang wanita pada waktu maghrib sekitar jam 7 malam. Itu merupakan trip terakhir dan kebetulan kawasan tersebut berdekatan dengan rumahnya. Sewaktu wanita itu berada dalam kenderaan, dia sering berkelakuan aneh seperti gelak ketawa sendiri tanpa sebab dan ketika terlanggar lubang di jalan raya, dia juga tergelak sendiri. Setelah sampai dia ke macam perangai destinasi orang gila sekitar gitu jam ya. 7.10 malam, penumpang wanita itu pun turun dan telah memberi wang tambang sebanyak RM8 dalam bentuk RM1 sebanyak 8 keping kepada suaminya itu. Suaminya sering memeriksa dompet setelah mengantar penumpang kerana ingin memindahkan wang ke dalam pouch bag miliknya. Namun sewaktu beliau membuka dompet, terdapat 8 helai daun kering. Beliau pun berasa aneh kemudian mengambil gambar daun itu dan menghantarnya kepada isteri. Kemudian suaminya terus membuang daun tersebut kerana takut perkara-perkara tidak diinginkan berlaku kepadanya dan anak kecilnya di rumah. Ya, juga Menurut sih. suaminya, gaya percakapan wanita itu seperti orang Indonesia dan beliau menganggap bahawa wanita itu mengamalkan ilmu tarik duit untuk mengelak daripada membayar wang tambang. Isterinya juga memberitahu bahawa profil dan rating wanita tersebut di aplikasi Grab tidak boleh dilihat dan hanya terdapat maklumat tentang lokasi perjalanan sahaja. Nombor 2, Fraser Tower dan Jalan 566. Menurut video pada channel YouTube Pak Tam, beliau telah mendapat video. pesanan makanan di sebuah tempat yang sangat ditakuti ramai rider Grab iaitu di Fraser Tower. Dari Tempat yang rider tak nak pergi malam. tempat yang rider tak nak pergi. The Ice Cream Bar Sipak. Okay. Hantar Fraser Tower.
Tempat ini sangat keras sehingga dia perlu membawa 2 temannya bersama untuk menghantar makanan. Menurut temu ramah beliau dengan seorang rider yang berpengalaman iaitu Brother Slumber, terdapat 2 tempat di Petaling Jaya yang perlu berhati-hati iaitu di Fraser Tower dan kawasan berhampirannya iaitu Jalan 566. Menurutnya, seorang rider bernama Amirul menghantar makanan di sini dan tidak dapat pulang ke rumah sehinggalah terbitnya matahari. Hal ini kerana terdapat makhluk halus yang menunggu di sekitar jalan ke Fraser Tower tersebut dan dikatakan rider itu demam selama seminggu setelah pulang ke rumah. Seterusnya, Jalan 566 juga merupakan tempat yang sering dihindari kerana dikatakan terdapat penampakan jin yang bermata merah di kawasan itu. Menurut Brother Slumber, kebanyakan rider yang diganggu adalah di antara pukul 1 hingga 3 pagi. Beliau juga memberi nasihat supaya membawa sekurang-kurangnya seorang peneman sekiranya ingin membuat penghantaran di sini. Ini merupakan jalan ke Fraser Tower tersebut, sangat gelap dan dikelilingi hutan. Nombor 1, misteri Foodpanda rumah kosong di Cyberjaya. Menurut video oleh Lencai Channel Vlog, beliau telah menceritakan seorang rider Foodpanda bernama Ipol yang diganggu ketika membuat penghantaran makanan di Cyberjaya. Beliau mula mendapat pesanan makanan McDonald kemudian terus bergerak ke lokasi pesanan tersebut. Ketika menghampiri lokasi, beliau menelefon orang yang membuat pesanan makanan tadi namun tidak diangkat. Sewaktu tiba di lokasi, beliau pun memberi salam beberapa kali tetapi tidak disambut. Menurutnya, lokasi penghantaran makanan itu merupakan rumah teres yang kelihatan usang. Setelah beberapa kali memberi salam, tiba-tiba tidak disangka pintu pagar autogate rumah itu terbuka. Tanpa berfikir lagi, Ipul masuk ke kawasan rumah itu dan mengetuk pintu rumahnya. Ipol mula berasa pelik kerana autogate telah dibuka namun tiada siapa yang menyahut ketukan pintu. Tanpa berlengah, Ipol cuba untuk pergi ke bahagian belakang rumah dan mengetuk pintu di belakang. Kemudian, Ipol juga cuba membuka tingkap di belakang rumah kerana sudah lama menunggu. Tingkap tersebut tidak mempunyai langsir dan Ipol boleh melihat sehingga ke bahagian dalam. Sewaktu memerhati ruang dalam rumah, beliau ternampak satu bayangan putih sedang berjalan dengan perlahan. Ngeri je. Tanpa berlengah, Ipol lari sehingga ke bahagian hadapan rumah dan memberanikan diri untuk membuka tingkap di bahagian hadapan pula dan mengelak langsir di belakang tingkap. Kali ini, beliau ternampak satu lembaga berwarna putih tetapi ia berbungkus sedang memandangnya. Pocong Tadi, sewaktu di belakang rumah, beliau ternampak hantu seolah Cik Ponti. Namun, di hadapan rumah, beliau ternampak kelibat pocong pula. Jantungnya berdegup kencang. Tanpa berlengah, beliau terus lari meletakkan makanan di hadapan rumah dan terus meninggalkan tempat itu. Ngeri ceritanya. Itu sahaja video pada hari ini. Antara kelima-lima kisah di atas, yang manakah paling... Seram juga ceritanya. Di 55 video tadi, video yang keberapa yang paling seram? Kalau aku sih yang terakhir tadi, yang kejadian yang Grab Foodpanda tu, karena dia sempat lihat juga waktu dia ke belakang, dia lihat ada bayangan putih iaitu Pontianak. Kalau di Indonesia dia sebutkan kuntilanak. Dia pergi ke jendela depan, dia ternampak pocong. Dua-dua sekali ternampak. Kayak mana perasaan kita sih? Kalau aku sih udah nangis. Soalnya aku kalau benda-benda seram begini aku takut, tapi aku suka ceritanya. Tapi heran juga, hantu-hantu sekarang sudah bisa pakai handphone. What? Sudah bisa order makanan dan order Grab. Nggak tahulah hantu-hantu zaman sekarang. Oke, buat kalian yang nonton video ini, nanti kalian komen di bawah nomor keberapa yang paling seram. Dan jangan lupa buat kalian juga untuk subscribe channelnya Top 5 Malaysia ni. Dan buat kalian jangan lupa juga channelnya ini, karena kalau kalian tidak subscribe channel ini kan nggak baik juga kan. Dan jangan lupa di like videonya. Oke, cukup di sini aja video kita kali ini. Mungkin ada kata-kata aku yang kurang sopan dan mungkin ada reaksi aku yang kurang bagus ataupun menyakiti ada kalian, aku minta maaf. Dan saya sendiri Bang Masya mengundurkan diri. Assalamualaikum.